Tajuk kita seterusnya ialah mengapa integriti itu perlu. Jadi integriti itu perlu bagi mewujudkan sistem penyampaian yang baik, good delivery system. Jadi kalau individu ataupun pertubuhan itu berusaha untuk mencapai integriti, dia perlulah ada ciri-ciri integriti yang saya sebutkan tadi. Mesti ada, kalau individu tu ada ciri-ciri etikanya, ada ciri-ciri ketulusannya, ada ciri kejujurannya, ada ciri istiqomahnya, barulah dia boleh memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Begitu juga dengan organisasi, dia perlu ada ciri-ciri integriti yang saya sebutkan tadi. Dia perlu ada openness, keterbukaan. Dia mesti ada ciri-ciri kepertanggungjawaban, ataupun ada segala apa yang dirancangkan dilaksanakan, kemudian pihak yang berpemimpin di dalamnya itu bertanggungjawab tentang apa yang dilakukan, maka organisasi atau pertubuhan itu ada ciri integriti. Oleh kerana itu integriti ini perlu dikatakan kerana untuk mencapai satu sistem penyampaian baik. Dan ini satu perkara yang penting dalam organisasi ataupun dalam pertubuhan. Kerana kalau kita ada nama yang baik, ni koperasi ni ataupun organisasi ni organisasi yang lama, ada reputasi yang orang kata bersejarah lah, tapi yang establish, tapi kerana sistem penyampaiannya yang teruk, yang tidak baik, mungkin akhirnya integritinya boleh dipersoalkan. Kita kata inilah nama je, yang dah establish, ini pertubuhan dan syarikat yang dah lama, tapi ini ke cara dia menyampaikan ataupun dari segi produk atau perkhidmatan dikeluarkan. Mungkin katalah syarikat tu syarikat yang dah lama, yang establish, dia menjual barang, jual perkhidmatan, kemudian pelanggan beli barang dia, lepas tu ada defect ataupun ada kualiti yang tak elok, yang tak rosak situ, kemudian bila dia orang komplain, orang minta sagu hati atau minta tukar balik barang, tak dapat, dia kata barang jual tak boleh dikembalikan dan sebagainya. Itu saya rasa satu sistem penyampaian tidak baiklah, kerana pelanggan tidak berpuas hati tentang kualiti atau produk yang telah dibelinya. Jadi syarikat-syarikat ataupun individu yang berurus niaga begini perlulah mencipta satu sistem bagi yang baik, yang boleh memberikan kepuasan kepada pelanggan, satu sistem penyampaian, delivery system yang cepat, yang cekap, yang murah, dan efisien, yang akhirnya pelanggan ataupun klien kita berpuas hati. Dan ini memerlukan ciri-ciri integriti dalam organisasi itu, kerana bagi organisasi dia perlu ada satu ciri tadbir urus yang baik, satu pentadbiran yang baik, yang ikut peraturan, ikut undang-undang, ikut dasar yang ditetapkan. Kemudian dari segi pengurusan pula, mereka yang melaksanakan dasar, mereka yang menjalankan kerja, day to day operation, perlulah juga ada integriti. Bila dua-dua pihak ni, pentadbiran telah buat keputusan dengan dasar yang betul, kemudian pengurusan pula telah melaksanakan secara efisien, secara cekap, maka itu dikatakan berlaku tadbir urus yang baik kat sana. Jadi tadbir urus yang baik akan menimbulkan reputasi ataupun imej yang baik pada pertubuhan atau syarikat itu, dan akhirnya dia dianggap sebagai satu pertubuhan yang berintegriti. Kemudian bagi syarikat-syarikat yang ataupun pertubuhan atau organisasi yang berintegriti ini, dia hendaklah menjadikan integriti sebagai satu pegangan, satu asas, sesuatu yang penting. Maknanya kalau integriti dia tercabar, tergugat, maka dia perlu berusaha bagaimana untuk menjaga nama baik, menjaga reputasinya, saya sebut tadilah, menjaga imej dia, supaya dia tetap dianggap sebagai satu organisasi atau pertubuhan atau koperasi yang berintegriti. Kemudian kita perlu ingat, dalam segi pelaksanaan atau amalan integriti ini, dia adalah berkait rapat dengan pihak yang melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang saya sebut tadi, melakukan sesuatu yang beretika, melakukan sesuatu yang berakhlak,
melakukan sesuatu yang berikut undang-undang, ya, melakukan sesuatu yang berkualiti, itu perlu dilaksanakan oleh boleh dilaksanakan dengan syarat orang yang dalam organisasi itu, ya, atau dalam koperasi itu juga berkualiti. Ini berkaitan dengan yang saya sebut sebagai konsistensi atau istiqomah tadi itu, ya. Jadi integriti ini penting, integriti ini perlu, kalau, ya, kerana integriti ini boleh dilaksanakan dengan baik dengan syarat mereka yang dalam organisasi itu, ya, sama ada dari segi mereka yang buat keputusan, ya, buat dasar, pemimpin atau lembaga dalam koperasi lah. Begitu juga mereka yang dalam aspek pengurusan, ya, atau pentadbiran, pengurus atau kaki tangan yang melaksanakan daily operation koperasi itu perlu juga mereka berintegriti. Jadi kalau kalangan pemimpin berintegriti, ya, kalangan kaki tangan berintegriti atau pengurusan berintegriti, maka organisasi itu dapat melaksanakan, ya, aktiviti ataupun perniagaannya secara berintegriti, ya, dapat menghasilkan produk atau perkhidmatan berintegriti. Akhirnya, ya, objektif menjadikan menjadi sebuah organisasi atau berintegriti itu akan tercapai. Ya, sebab itulah integriti ini perlu, kerana pertama seperti saya sebutkan tadi ialah untuk mendapatkan satu sistem penyampaian yang baik. Ya, untuk mendapatkan satu sistem penyampaian yang baik kepada pelanggan kita, kepada klien kita, kepala koperasi, kepada ahli kita, kita perlukan satu integriti dalam kalangan anggota, pemimpin dan juga kaki tangan dalam koperasi ataupun dalam pertubuhan tadi.